Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati moderator Barisan Pembentang bagi persidangan penyelidikan serantau 2021 dan hadirin sekalian. Hari ini saya, Zuraim binti Zaini, akan membentangkan satu kajian bertajuk Kefahaman dan Pembudayaan Nilai-nilai Islam dalam kalangan murid sekolah rendah. Kajian ini telah saya jalankan bersama dua orang rakan, iaitu Nur Farah Ain binti Cik Hassan dan Nur Hanan binti Ramli. Seperti yang kita maklum, Islam merupakan satu agama yang syumul dan ajarannya meliputi setiap aspek kehidupan, termasuklah pengamalan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam ini antaranya adalah nilai tekun, hormat menghormati dan berbudi mulia. Kefahaman yang tinggi terhadap nilai-nilai Islam diperlukan agar pengamalan dan pembudayaannya tidak tersasar dari landasan Islam. Namun, telah wujud pelbagai masalah sosial yang melibatkan pelajar. Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2019 telah melaporkan seramai 78.6% pelajar terlibat dalam penagihan dadah. Dan tangkapan yang melibatkan pelajar sekolah pada tahun 2017 adalah seramai 467 orang dan angka ini meningkat kepada 577 orang pada tahun 2018. Mengikut Amini Amir Abdullah serta Absyah Atih Abu Bakar dan Muhammad Isa Hamzah, masalah sosial ini berpunca daripada kurangnya pengetahuan dan kefahaman dalam agama. Beberapa kajian telah dijalankan yang membincangkan berkaitan dengan penghayatan nilai Islam seperti kajian oleh Basyah Abu Bakar dan Mazih Tushima Ishaq pada tahun 2009. Kajian ini telah merumuskan bahawa tahap penghayatan nilai Islam dalam kalangan murid sekolah rendah adalah pada tahap tinggi. Namun, pelajar masih lagi cuba mengorganisasikan nilai tersebut ke dalam diri mereka. Kajian seterusnya adalah daripada Muhammad Khairi Syafi'i dan Muhammad Khairi Osman pada tahun 2016. Kajian ini berkaitan dengan kefahaman dan pengamalan akhlak dalam kalangan pelajar Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ataupun Polimas. Dan hasil dapatan kajian telah menunjukkan bahawa pelajar lelaki lebih faham dan mengamalkan akhlak berbanding pelajar perempuan. Dan kajian yang terakhir oleh Nur Harah Abdul Hamid dan Faridah Maidin Kuti pada tahun 2021. Kajian ini berkaitan dengan penghayatan adab kesopanan dalam kalangan pelajar sekolah rendah di zon Kajang. Dan secara keseluruhannya, tahap penghayatan adab kesopanan pelajar sekolah rendah berada pada tahap yang tinggi. Ini berdasarkan kajian yang dijalankan pada tahun 2021 di zon Kajang. Dan kami, para pengkaji ini, telah mengkaji tahap penghayatan Islam dalam kalangan murid sekolah rendah, namun bukan di daerah di Semenanjung, tetapi kami telah jalankan di daerah Kunak, Sabah dan di sekolah luar bandar. Okey, ini adalah objektif kajian kumpulan kami. Yang pertama, mengenal pasti tahap kefahaman dan pembudayaan nilai-nilai Islam dalam kalangan murid tahun 6. Yang kedua, mengenal pasti perbezaan tahap kefahaman dan pembudayaan nilai-nilai Islam dalam kalangan murid tahun 6 berdasarkan jantina. Okey, ini merupakan persoalan kajian. Yang pertama, apakah tahap kefahaman nilai-nilai Islam dalam kalangan murid tahun 6? Apakah tahap pembudayaan nilai-nilai Islam dalam kalangan murid tahun 6? Apakah terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kefahaman nilai-nilai Islam dalam kalangan murid tahun 6 berdasarkan jantina? Dan persoalan yang terakhir, apakah terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap pembudayaan nilai-nilai Islam dalam kalangan murid tahun 6 berdasarkan jantina? Bagi hipotesis kajian yang pertama, tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kefahaman nilai-nilai Islam dalam kalangan murid tahun 6 berdasarkan jantina
Dan hipotesis yang kedua adalah tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pembudayaan nilai-nilai Islam dalam kalangan murid tahun 6 berdasarkan jantina. Baik, seterusnya kita masuk kepada metodologi kajian. Untuk metodologi kajian, kajian kami telah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kaedah tinjauan. Responden kami telah dipilih secara rawak mudah, melibatkan seramai 115 orang murid tahun 6 di sebuah sekolah luar bandar di daerah Kunak, Sabah. Dan untuk mengumpul data, kami telah menggunakan borang soal selidik yang kami buat ataupun bina dalam Google Form yang menggunakan skala Likert 5 mata. Dan soalan-soalan dalam borang soal selidik ini kami adaptasi daripada kajian An-Nazai, Jamar, Fatin Nazmin Mansur dan Muhammad Adri Cik Noh pada tahun 2020 serta Muhammad Khairi Syafi'i dan Muhammad Khairi Osman pada tahun 2016. Soal selidik ini mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian A, demografi responden, bahagian B, kefahaman nilai-nilai Islam sebanyak 10 soalan, bahagian C adalah berkenaan dengan pembudayaan nilai-nilai Islam sebanyak 25 soalan. Dan untuk kajian kami ini, kami lebih berfokus kepada 5 nilai dalam Islam, iaitu nilai tanggungjawab, nilai tekun, nilai bersih, bersyukur dan juga berbudi mulia. Kemudian data yang kami terima, kami telah analisis menggunakan SPSS versi 25 yang melibatkan analisis deskriptif dan juga inferensi. Untuk demografi responden, kami gunakan analisis peratus. Skomin untuk tahap kefahaman dan pembudayaan nilai-nilai Islam. Manakala ujian T-sampel tidak bersandar, kami gunakan untuk melihat perbezaan tahap, kefahaman dan pembudayaan nilai-nilai Islam berdasarkan jantina. Okey, ini merupakan dapatan kajian yang pertama berkaitan dengan demografi responden yang mana kami telah menganalisis peratus. Okey, kita boleh lihat di skrin yang dipaparkan. Untuk jantina perempuan, sebanyak 50.4% responden adalah daripada perempuan dan 49.6% adalah daripada responden lelaki. Dan kalau kita tengok dari segi kaum, kaum peratus yang paling tinggi responden kami adalah kaum Bajau sebanyak 40%, kemudian kaum Bugis 33%, kaum Melayu 10% dan lain-lain adalah 17%. Okay, ini adalah dapatan kajian yang kedua, iaitu berkaitan dengan tahap kefahaman dan pembudayaan nilai-nilai Islam murid. Ini yang kami analisis Skomin. Okey, kalau berdasarkan graf ini pun kita boleh lihat di sini, kedua-duanya berada pada tahap yang sangat tinggi, iaitu melebihi 4.0, di mana kefahaman berada di tahap 4.66 dan pembudayaan di tahap 4.24. Namun kami dapatilah berdasarkan data ini, kami dapat lihat bahawa berlaku sedikit jurang antara skor min, antara min kefahaman dan juga min pembudayaan. Kalau di sini kita boleh lihatlah tahap kefahaman murid ni lebih tinggi daripada tahap pembudayaan nilai Islam. Namun begitu, masihlah kedua-duanya berada pada tahap yang tinggi. Tapi kita boleh lihatlah di sini, perkara ini sedikit sebanyak memberi gambaran kepada kita bahawa murid sekarang ataupun murid sekolah rendah ni, dia faham nilai Islam tetapi kurang pembudayaan ataupun kurang mereka membudayakan nilai tersebut dalam kehidupan. Okey. Itu untuk kajian ni lah, untuk dapatan yang kedua tadi. Kemudian dapatan kajian yang ketiga adalah berkaitan dengan tahap kefahaman dan pembudayaan nilai-nilai Islam murid berdasarkan jantina. Yang ini yang kami gunakan ujian T-sampel tidak bersandar. Okey, berdasarkan graf ni kita boleh lihat bahawa tidak terdapat perbezaan yang
terlalu ketara antara jantina lelaki dan perempuan. Ini bermaksud pembudayaan ataupun tahap kefahaman dan pembudayaan nilai-nilai Islam murid lelaki dan perempuan adalah sama. Dan dapatan ini selari dengan kajian oleh Nurharah Abdul Hamid dan Faridah Medingkuti yang mendapati tidak terdapat perbezaan antara ciri-ciri pengamalan adab kesopanan berdasarkan jantina. Dapatan kajian ini juga disokong oleh Muhammad Khairi Osman yang juga berpendapat bahawa perbezaan jantina ni bukanlah satu ukuran yang membezakan tahap pengamalan adab kesopanan pelajar. Okey, kesimpulannya kita boleh simpulkan bahawa untuk memahami dan membudayakan suatu nilai Islam itu sebenarnya bergantung kepada diri seseorang individu tersebut. Kefahaman nilai Islam ini sejak daripada kecil yang kita pupuk itu sebenarnya memudahkan individu untuk membudayakan nilai tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Dan kami berharap kajian yang kami jalankan ini menjadi panduan dan rujukan kepada pelbagai pihak dalam mempertingkatkan dan memperkukuhkan lagi kefahaman dan pembudayaan nilai-nilai Islam dalam kalangan pelajar khususnya dan seluruh umat amnya. Untuk kajian lanjutan bagi kajian ini, bolehlah sekiranya ada pengkaji yang ingin mengkaji juga tahap kefahaman dan pembudayaan nilai-nilai Islam murid, tetapi di rumah. Bagaimana mereka budayakan nilai tersebut di rumah. Macam kami kaji di sekolah. Jadi mungkin kajian lanjutan selepas ini boleh kaji bagaimana tahap tersebut, tahap pembudayaan dan kefahaman nilai Islam itu di rumah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.